Amanah Saham Bumiputra umum pemberian bonus dan dividen 13%. Tan Sri Rahim Tambicik perlu bertanding jika mahukan semula jawatan Ketua Pemuda UMNO. Lebih 4 juta pelabur skim Amanah Saham Bumiputra ASB akan menerima dividen dan bonus 13% ke atas pelaburan mereka. Pembayaran itu membabitkan hampir 2.6 bilion ringgit, jumlah terbesar sejak skim itu dilancarkan 15 tahun lalu. Pemberian bonus dan dividen itu diumumkan menerusi satu kenyataan oleh Perdana Menteri selaku pengerusi Yayasan Pelaburan Bumiputra. Ia disampaikan oleh Ketua Eksekutif Kumpulan Permodalan Nasional Malaysia Berhad, Datuk Muhammad Hilmi Muhammad Taib petang tadi. Pelabur terbabit akan menerima baucer bonus dan dividen mereka mulai Februari 1996. Hampir 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk bayaran dividen 10%, manakala bonus 3% membabitkan bayaran 578.5 juta ringgit. Jumlah keseluruhan ini adalah pertambahan 18.5% berbanding bayaran dividen dan bonus ASB tahun lalu. Skim ASB kini mempunyai lebih 4 juta pelabur membabitkan simpanan 20.5 bilion ringgit. Pengurus-pengurus ASNB berpendapat pulangan dividen dan bonus sebanyak 13% ini adalah berpatutan bagi satu jenis pelaburan jangka panjang. Jika dibandingkan dengan prestasi pasaran saham tempatan yang hanya mencatatkan keuntungan sebanyak 0.6% sejak Januari tahun ini, pelaburan dalam skim ASB adalah lebih menguntungkan. Antara portfolio utama pasaran saham yang disertai PNB ialah perdagangan dan perkhidmatan, kewangan, perladangan dan barangan pengguna. Pemilihan portfolio ini dikatakan tepat kerana ia dianggap pelaburan jangka panjang yang seimbang. Pelabur juga digesa mempertingkat tabungan untuk membantu membanteras inflasi. Beberapa aspek harus diambil kira berhubung kedudukan bekas Ketua Pemuda UMNO Tan Sri Rahim Tambicik dalam pergerakan itu. Ini berikutan tawaran pemangku Ketua Pemuda Datuk Nazri Tan Sri Aziz menyerahkan semula kepimpinan pergerakan itu kepada Tan Sri Rahim. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pandangan pergerakan pemuda harus diambil kira di samping merujuk perlembagaan parti. Perkara itu menurut beliau juga perlu dirujuk kepada Presiden Parti dan Majlis Tertinggi. Tak apalah, kita teliti apa yang pemuda nak, apa pandangan pemuda dan apa kedudukan dari segi perlembagaan parti, dan kita rujuk kepada Presiden dan Majlis Tinggi untuk membuat keputusan. Semalam, Datuk Nazri mengumumkan kesediaannya menyerahkan semula jawatan Ketua Pemuda kepada Tan Sri Rahim. Menurutnya, beliau berpegang kepada resolusi yang diluluskan Exco Pemuda ketika beliau mengambil alih kepimpinan pemuda. Datuk Nazri berkata resolusi itu hanya bersifat sementara iaitu sehingga Tan Sri Rahim menyelesaikan masalah pribadinya. Bulan lalu, 2 tuduhan rasuah ke atas Tan Sri Rahim ditarik balik. Sebelum itu, Peguam Negara juga mendapati tidak ada cukup bukti untuk mendakwanya atas tuduhan mengadakan hubungan sulit dengan gadis bawah umur. Datuk Nazri melihat perkembangan itu sebagai penyelesaian masalah pribadi Tan Sri Rahim. Berikutan itu, beliau memanggil mesyuarat Exco Pergerakan Pemuda untuk membincangkan perkara itu secara rasmi bulan depan. Dalam pada itu, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Datuk Ahmad Zahid Hamidi berkata, Exco Pemuda akan berpandukan kepada perlembagaan parti untuk memutuskan soal kepimpinan pergerakan pemuda. Bagi kami patuh pada perlembagaan parti. Parti menentukan setelah jawatan itu diletakkan, maka naib ketua adalah secara automatik menjadi pemangku dan disahkan oleh Majlis Tertinggi. Jadi, mengikut perlembagaan parti, jika sesuatu jawatan itu hendak di-reinstate balik, diberikan kepada seseorang itu, di atas perlembagaan parti ialah Perhimpunan Agung. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Nazri Tan Sri Aziz berkata dia tetap berpendirian bahawa Exco Pemuda harus menawarkan kepimpinan pergerakan itu kepada Tan Sri Rahim. Bagaimanapun, menurut beliau, keputusan muktamad mengenai perkara itu akan diputuskan oleh Majlis Tertinggi Parti. Soal kami dengan dia hanya sementara.
Ya. Soal resolusi pemuda, dalam hal dia, kita minta dia mengundur sementara. Itu saja. Dan saya tidak nampak benda ni masalah kerana untuk mendapat keputusan dalam hal ini, Majlis Tinggi yang berkuasa. Di Melaka, Tan Sri Rahim dilaporkan sebagai berkata beliau akan menemui Datuk Seri Dr. Mahathir untuk membincangkan tawaran Datuk Nazri itu. Tan Sri Rahim berlepas ke Taiwan atas urusan peribadi awal pagi tadi dan menurutnya beliau akan cuba mendapatkan temu janji dengan Presiden Parti sekembalinya dari Taipei Sabtu ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Muhammad Rahmat pula berkata Tan Sri Rahim perlu bertanding jika beliau mahu memegang semula jawatan Ketua Pemuda. Menurut beliau, Tan Sri Rahim yang telah melepaskan jawatan itu tidak boleh mengambilnya kembali tanpa bertanding. Ini, kata Datuk Muhammad, ialah mengikut Perlembagaan UMNO, seseorang anggota parti yang meletak jawatan yang dipilih oleh Perhimpunan Agung UMNO tidak boleh menerima balik jawatan itu melainkan dia bertanding semula apabila tiba masanya. Beliau merujuk Fasal 7.5 Perlembagaan UMNO yang menyatakan Ketua dan Naib Ketua Pemuda hendaklah dipilih oleh Perhimpunan Agungnya. Dan begitu juga bagi jawatan Ketua dan Naib Ketua Wanita. Pada pemilihan peringkat bahagian beberapa bulan lalu, Tan Sri Rahim bertanding jawatan timbalan Ketua Bahagian Alur Gajah. Beliau bagaimanapun tidak dipilih. Transit aliran ringan LRT Fasa 1 dan 2 dijangka dapat beroperasi mengikut jadual. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik berkata Fasa 1 akan beroperasi mulai Jun tahun depan, manakala Fasa 2 bermula Julai 1998. Datuk Seri Dr. Ling melawat depo sistem transit aliran ringan Star di Ampang pagi tadi. Beliau menaiki LRT dari depo Ampang ke stesen Maluri menerusi sistem 1 Fasa 1. Kereta api Star LRT akan beroperasi 18 jam sehari dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Penumpang hanya mengambil masa 23 minit dari depo Ampang ke Jalan Sultan Ismail. Dengan kelajuan maksimum 70 km sejam, penumpang boleh berada di mana-mana depo tertentu sekitar bandaraya dengan mudah dan cepat. LRT sepanjang 56 meter ini juga boleh menampung 800 penumpang. Ia juga dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan dan telekomunikasi. Perkhidmatan ini menjanjikan keselesaan dengan bahagian dalam lebih lapang, lebih ruang berdiri dan berhawa dingin. Bayaran RM2.90 dikenakan bagi perjalanan sejauh 12 km. Saya percayalah Star juga akan menyebarkan, mengumumkan dan mengiklankan aspek-aspek keselamatan dengan seluas-luasnya. Dan ini terpulanglah dan saya harap rakyat jelata akan mematuhi semua peraturan-peraturan yang akan dipastikan. Dalam pada itu, laluan perkhidmatan komuter kereta api Tanah Melayu KTM dari Rawang dilebarkan ke Seremban mulai 18 Disember ini. Laluan fasa terakhir rangkaian landasan berkembar KTM komuter sepanjang 153 km membabitkan rangkaian 22 stesen dan 18 hentian. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Seremban mengambil masa hampir 1 jam. Penumpang akan berhenti di beberapa stesen antaranya Serdang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Nilai, Labu sebelum mengakhirinya di bandar itu. Kita memerlukan sedikit masa untuk membuat ujian dan juga latihan untuk pemandu-pemandu kita supaya perkhidmatan yang kita adakan akan terjamin dari segi ketepatan masa, ya, dari segi keselesaan dan juga dari segi memenuhi cita rasa penumpang-penumpang. Komuter yang boleh memuatkan 354 penumpang termasuk berdiri menyediakan perkhidmatan dari pukul 6 pagi hingga 12 malam. Mesin menjual tiket disediakan di semua stesen. KTMB akan menambah petugas rondaannya untuk memastikan pencerobohan dan perbuatan khianat tidak berlaku. Purata penumpang menggunakan perkhidmatan ini setiap hari 1,400 orang. KTMB akan menambah 44 komuter yang bakal diterima September tahun depan. Perkhidmatan komuter di Johor iaitu antara Senai dan Johor Bahru menjelang 1998 juga sedang dikaji.
Sementara itu, Kepesatan Ekonomi mendorong pelancaran satu perkhidmatan helikopter dengan matlamat khusus. Pelancarannya diadakan di sebuah bangunan tertinggi. Perkhidmatan pendaratan ini sudah lama dipelopori di negara maju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut syarikat yang mengendalikannya, perkhidmatan ini memudahkan usahawan dan orang awam berurusan antara Kuala Lumpur dan destinasi utama di Semenanjung. We have a lot of customers like that at the moment, okay, who do actually fly in helicopters. Okay, look at the development of Klang Valley, look for themselves that Sepang is a real exercise, okay, and then come back and say, oh yeah, that's good, Malaysia is developing, and then they invest. Kemudahan untuk tujuan pelancongan, penggambaran filem, penyelidikan serta operasi mencari dan menyelamat turut disediakan. Helikopter jenis Kawasaki BK-117 yang dilengkapi enjin berkembar mampu membawa 6 penumpang. Syarikat ini juga menyewa helikopter beberapa syarikat penerbangan tempatan untuk menampung permintaan. Pelancaran kawasan pendaratan helikopter Empire Tower ini adalah salah satu lagi usaha untuk mempertingkatkan kemudahan urusan perniagaan dan pelaburan di Malaysia. Faris Muhammad Taib melaporkan untuk TV3. Harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup tinggi berikutan pembelian saham mewah dalam jumlah yang besar. Indeks komposit naik sebanyak 4.47 mata kepada 979.25, manakala indeks perusahaan melonjak 20.65 mata kepada 1,781.94. Sejumlah 185.714 juta saham bernilai 832.395 juta ringgit diniagakan. Pada penutup, 399 mencatat keuntungan, 78 rugi, manakala 92 tidak berubah. Di pasaran mata wang, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika. Berikut nilai ringgit berbanding beberapa mata wang asing. Dalam perkembangan lain, seorang nenek lumpuh nyaris maut dalam kebakaran yang memusnahkan 5 rumah di Kampung Masjid, Tumpat, Kelantan tengah hari tadi. Mek Wok muda berusia 70 tahun terpaksa mengesot dan menjerit meminta tolong. Bagaimanapun, tindakan pantas menantunya, Semek Seman, 55 tahun, berjaya menyelamatkan Mek Wok. Asa ada oleh bilik. Asa api. Api dah. Jangan api dah cuci. Jangan tak tahu apa. Duk budak panggil mak cik. Mek api kak. Bika bang apa pun api apa ngagi. Gigi sikit. Ngagi. Gambil mok, gambil erek 3 beranak. Erek kat turun mari cucu dia siapa naik. Kebakaran ini menyebabkan 32 orang daripada 5 keluarga kehilangan tempat tinggal. 3 jentera bomba dari Tumpat bersama 20 anggota mengambil masa 20 minit untuk mengawal api daripada merebak ke rumah berhampiran. Punca dan jumlah kerugian masih disiasat. Seorang kanak-kanak berusia 8 tahun memerlukan bantuan kewangan untuk menjalani pembedahan selepas dilahirkan tanpa usus. Muhammad Luqman Hakim dijadual dibedah di Institut Pediatrik Kuala Lumpur Januari depan. Menurut ibunya, Masri Derani, pakar bedah Hospital Al-Ustar melakukan pembedahan di perut anaknya untuk membuat saluran najis sementara sebaik dilahirkan. Bagaimanapun, Luqman sering menangis kesakitan apabila membuang air besar. Lebih membimbangkan, salur najis ini sering mengeluarkan cecair menyebabkan Luqman kesakitan. Menurut Masri, hasil pendapatan suaminya, pekerja kilang, sekadar mampu menampung keperluan harian.
Doktor dah sahkan untuk buat pembedahan di KL di Institut Pediatrik pada masuk 4 hari bulan, operate 8 hari bulan. Jadi perbelanjaan dalam anggaran 10,000 bagi saya ni memerlukan bantuan lah. Mereka yang berhasrat membantu bolehlah menghubungi Puan Masri Derani 28A Lorong Perak 5 seberang Jalan Putera 05 100 Alostar Kedah. Nombor telefon 04 730 1942. Polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah dipercayai antara yang terbesar beroperasi di negeri itu berikutan rampasan sejumlah besar dadah dipercayai heroin petang tadi. Turut ditahan dalam serbuan di Lebuh Victoria, Georgetown, Pulau Pinang ialah 4 lelaki serta 2 wanita berusia antara 25 hingga 50 tahun. Mereka kini ditahan Ibu Pejabat Kontingen Polis Pulau Pinang untuk siasatan lanjut. Turut ditemui beberapa bungkusan dipercayai heroin tersembunyi di beberapa tempat dalam rumah berkenaan. Bagaimanapun berat sebenar dadah yang dirampas belum diketahui. Dalam serbuan kira-kira 4 petang itu, polis turut merampas 2 pucuk pistol palsu dan 2 pita luca serta alat penerima panggilan yang diharamkan. 10 anggota polis cawangan kongsi gelap, perjudian serta maksiat dan cawangan anti dadah diketuai Timbalan Penguasa Philip De Silva terbabit dalam operasi ini. Susulan kes kanak-kanak bisu dan terencat akal yang ditemui mati dalam guni di Kampung Manjoy, Ipoh Sabtu lalu. Polis yang mengklasifikasikan kes berkenaan sebagai bunuh menahan ibu kanak-kanak terbabit bagi membantu siasatan. Wanita berkenaan berusia 43 tahun ditahan di rumahnya di Lorong Datuh, Kampung Manjoy semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh Timbalan Pesuruhjaya R. Nada Raja berkata, laporan bedah siasat oleh pakar forensik dari Hospital Pulau Pinang mendapati Muhammad Idris Dolah mati dibunuh. Selain mempunyai kesan dibakar, terdapat 3 kesan tikaman dipercayai senjata tajam di dada kirinya. Siasatan juga menunjukkan bahawa si mati itu telah dibakar dengan menggunakan kertas-kertas dan juga kain pakaian lama dan guni. Bahan-bahan ini masih terdapat di atas mayat si mati. Nada Raja berkata, laporan bedah siasat juga menunjukkan Muhammad Idris dibunuh antara 6 dan 9 Disember lalu. Mayat Muhammad Idris 9 tahun dijumpai bapanya, Dolah Kasim, di tempat membakar sampah belakang rumahnya dengan sebahagian badannya rentung dan berulat. Sebelum itu, Muhammad Idris dikatakan mengikut ibunya ke Pulau Pinang pada 6 Disember lalu. Di Mahkamah Magistrate Seremban Negeri Sembilan, polis mendapatkan perintah tahanan riman selama 7 hari ke atas seorang lelaki yang dipercayai terbabit dalam kes pembakaran 17 buah motosikal 2 malam lepas. Lim Kuan Ong, 31 tahun, seorang tukang rumah, ditahan di bawah Seksyen 117 untuk siasatan lanjut. Timbalan Ketua Polis Daerah Seremban, Penguasa Polis Muhammad Bakri Muhammad Zinin berkata, Lim ditangkap di rumahnya semalam selepas polis mengesan kelakuannya yang mencurigakan. Beberapa alat kelengkapan membakar turut ditemui di rumahnya. Bakri berkata Lim akan ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah bagi soal siasat selanjutnya. Dalam kejadian malam semalam, 17 buah motosikal dibakar dengan sengaja dan menyebabkan kerugian hampir RM60,000. Sementara itu, di mahkamah yang sama, Magistrate Muhammad Suradi Ismail turut membenarkan polis menahan 2 lelaki selama 14 hari untuk tujuan soal siasat. Lelaki terbabit ditahan untuk membantu siasatan polis mengenai kes pembunuhan lelaki India di Kampung Kepayang 2 hari lalu. Dalam kejadian itu, A. Velu, 59 tahun, mati selepas ditikam ketika sedang nyenyak tidur di rumahnya. Seorang lagi mangsa lemas tragedi bot karam di Kuala Pahang 3 Disember lalu, Ghazali Muhammad yang dijumpai petang semalam selamat dikebumikan di kampungnya petang tadi. Allahyarham dijumpai oleh seorang peneroka Felda di Kuala Sedeli, Teluk Semayang, Johor pukul 5.10 petang. 3 daripada 10 mangsa nahas belum dijumpai.
Sementara itu, seorang daripada nelayan yang terselamat dalam tragedi itu dilaporkan masih dalam keadaan kritikal. Gani Ngah, 57 tahun, kini ditempatkan di unit rawatan rapi Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang. Menurut Timbalan Pengarah hospital berkenaan, Dr. Kamariah Junoh, organ berhampiran limpa Gani sudah dijangkiti. Jangkitan itu dikenali sebagai pancreatitis. Selain itu, katanya buah pinggang mangsa juga gagal berfungsi dengan sempurna. Beliau berkata jangkitan itu disebabkan keadaan badannya yang kering kerana terlalu lama berada di laut. Menurut Dr. Kamariah, keadaan Gani masih serius tetapi stabil. Jenazah rakyat Malaysia yang mati dibunuh di Jepun, Salmi Azmi, akan tiba ke tanah air untuk disemadikan esok. Menurut Wisma Putra, segala urusan membawa pulang jenazah Allahyarham diatur Kedutaan Malaysia di Tokyo. Jenazah Salmi dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang pukul 4.40 petang. Keluarga Allahyarham sudah dimaklumkan mengenai urusan berkenaan. Sementara itu, keluarga Allahyarham Salmi sedang membuat persiapan untuk mengkebumikan jenazah selepas Isyak malam esok. Saudara mara Allahyarham juga berada di rumah keluarganya di Teluk Awak, Teluk Bahang, Pulau Pinang. Jenazah akan disembayangkan di Masjid Teluk Bahang sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Teluk Bahang. Menurut Ibu Allahyarham Habibah Awaludin, keluarganya menerima pengesahan penghantaran pulang jenazah anaknya daripada Wisma Putra. Panggilan itu diterima oleh menantunya, Abu Bakar Senapi, kira-kira pukul 10.30 pagi. Perbicaraan kes pembunuhan bekas Ketua Pergerakan Wanita UMNO Cawangan Lembah Keramat Rabiah Abdul Hamid. Mahkamah Session Kuala Lumpur diberitahu oleh anak lelaki Allahyarham Rabiah tertuduh Khairuddin Muhammad Yusof sering berbincang dengan Allahyarham di kantin milik ibunya. Anak lelaki Allahyarham Rabiah berkata dia mengenali tertuduh sebagai Joe. Dia mengetahui nama tertuduh apabila ibu dan adiknya memanggil panggilan itu di kantin ibunya di sebuah bank. Sementara itu, suami Allahyarham berkata isterinya pernah memberitahu seorang kawannya dikenali sebagai Joe ingin meminjam duit RM3,000. Bagaimanapun, dia menasihatkan Rabiah supaya tidak berbuat demikian. Dia juga mengaku tidak mengenali Joe yang dimaksudkan isterinya itu. Dalam keterangan lain, dia memberitahu tiada sebarang perselisihan besar berlaku antara dia dan isterinya. Dia juga tidak mengetahui sama ada Rabiah mempunyai teman lelaki. Ahli perniagaan Khairuddin Muhammad Yusof dituduh membunuh tanpa niat Rabiah Abdul Majid. Sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun. Rejim Tel Aviv serah bandar Nablus kepada kerajaan Palestin. Penduduk tempatan sambut secara besar-besaran. Letupan bom di Spanyol, 6 terbunuh manakala berbelas-belas lagi cedera. ASEAN perlu mempunyai satu pelan Indo-ekonomi untuk memantapkan perkembangan masa depannya. Cadangan itu diutarakan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Rafidah Aziz pada satu majlis makan tengah hari dengan usahawan Thai. Untuk laporan lanjut, kita bersama Ann Raj di Bangkok. Menurut Datuk Seri Rafidah, cadangan itu dikemukakan setelah mengambil kira perkembangan semasa dalam ASEAN dan keperluan untuk memastikan daya saing rantau ini di peringkat antarabangsa. Beliau akan mengutarakan cadangan ini kepada rakan sejawatanya untuk tindakan susulan. Datuk Seri Rafidah hadir di Konvensyen Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA. Konvensyen ini dihadiri sebilangan besar wakil sektor swasta Thai. Ketika mengutarakan cadangannya, beliau menggariskan 5 asas kandungan pelan Indo itu. Ia mencakupi bidang kerjasama baru, kegiatan bercorak pan-ASEAN seperti perkapalan, penerbangan, perbankan serta usaha untuk mewujudkan usahawan ASEAN. Tumpuan juga diberi kepada penyelidikan dan pembangunan. So we are talking about a master plan that can take us beyond, let us say, the 2003. What else after 2003, right? And we cannot be doing summit to summit. It's really quite ad hoc. So why not sit down, have an economic master plan, take 2 years even to do it, right? And then we'll know where we're going. I think the initiative, I would say this trip is a public state initiated by
Excellency Rafida on this matter. I would say it's very, very wise to do that. And from our private sector, once we have this matter be arising, we will seriously take this up in our ASEAN CCI to see how this thing can be proceed. Dalam sidang akhbar selepas majlis itu, Datuk Seri Rafida juga ditanya mengenai Majlis Perundingan Ekonomi Asia Timur atau EAEC. Katanya pendirian Ketua Kerajaan mengenainya akan tertera dalam deklarasi Bangkok yang akan dimeterai Jumaat ini. Deklarasi itu antara lain mahu usaha diteruskan untuk merealisasikan EAEC. The EAEC is an evolutionary process. It doesn't say, oh, today we have an EAEC. There's no such thing. We are seeing the evolution of an EAEC slowly, albeit, but let it be slow, better. And the formal evolution will be seen by the world when, for example, countries declare we shall take part in the EAEC, and let's have our first ministerial meeting or something like that. Then the world will see it as a formally instituted EAEC. Menurut Datuk Seri Rafida, ketika ini pun sudah banyak wujud perbincangan pada peringkat akademik dan sektor swasta mengenainya. Ia bermakna kesedaran mengenai keperluan dan kebaikan gagasan ini sudah diperakui. Bagaimanapun tegas beliau, ASEAN sanggup menunggu penyertaan Jepun yang tertangguh akibat tindak tanduk Washington. But then suddenly EAEC, a harmless thing which is a loose consultative forum of East Asian economies, suddenly it becomes untenable. Suddenly it is divisive. Suddenly it's given all kinds of connotations. Why? Because Japan is in, America is not. And it's got to do with economic power play with very strong political undertones. That's basic. That's the way I read it. Ketegasan Datuk Seri Rafida membawa satu lagi label yang baru yang diberi oleh peserta konvensyen itu. Beliau digelar Wanita Besi ASEAN atau ASEAN Iron Lady. Datuk Seri Rafida tahun lalu di Jakarta mendapat gelaran Singa ASEAN. Terdahulu dalam ucapannya, beliau juga mempersoalkan tindakan sesebuah negara yang menggunakan kuasa lobi politik untuk mengecualikan sejumlah kecil produk pertanian. Katanya dalam usaha untuk menjayakan AFTA, setiap negara perlu mempunyai kewarasan ekonomi. Di Singapura 3 tahun lalu, Presiden Suharto adalah antara 5 pemimpin ASEAN lain yang memperakui hasrat ASEAN untuk mewujudkan AFTA, kawasan perdagangan bebas ASEAN menjelang tahun 2008. Selang 2 tahun selepas itu di Bogor, Jakarta sekali lagi berada di barisan depan memperjuangkan pembentukan kawasan perdagangan bebas, kali ini untuk kawasan Asia Pasifik. Pembentukan kawasan perdagangan bebas antara lain bermaksud apa-apa keluaran bebas bergerak tanpa dikenakan cukai atau tarif. Ini bermakna industri tempatan termasuk sektor pertanian perlu meningkatkan daya saingnya. Hakikat ini mungkin tidak disedari Jakarta ketika komitmen politik berhubung senarai keluaran pertanian dikemukakan untuk pengurangan tarif. Akibatnya, ketika Pegawai Kanan bertemu di Bangkok minggu lalu, Jakarta berkeras mahu 15 keluaran pertanian dikecualikan. Alasan yang diberikan ialah telah berlaku kesilapan teknikal. Kegagalan mencapai kompromi memaksa isu itu dirujuk kepada Majlis AFTA 2 hari lalu. Tetapi apa yang menarik ketika mesyuarat ini sedang berjalan, jalan penyelesaian yang bakal diumum sudah dimaklum kepada pemberita oleh 2 Menteri Indonesia yang tiba di lambangan terbang Don Muang. Please don't generalize and say Indonesia does not want to liberalize its agricultural product. That is not true. We are liberalizing quite a lot, except for these 15 we are suggesting that they move to the sensitive list. But by the year 2000, I think Indonesia's, be friendly, we do still have problems. But that's for the year 2000. How about now? 2000, 2003, we do still have problems, but we are ready later on when we embark in the Asia-Pacific Economic Operation. So I tell you frankly, that is Indonesian position. And in the spirit of ASEAN understanding, we try to accommodate each other's specific needs in these small areas. So if some country have problems, I think we should not force them to do so. Your Excellency, the problem is the other countries are saying that
your position will encourage others also to move? Well, we are going to discuss. It's discussed today, and we are going to discuss tomorrow. But the press, they're always trying to exaggerate. That's not fair, you know. So please wait the result tomorrow. You always like to have some big news. No, at the moment it is not serious. There are only small little hassles. It's kind of products, right? But we shouldn't waste our energies hassling about these little things because there are bigger things that we should be doing. Yeah. Dalam perkara itu, Thailand akan mengambil kesempatan dari sidang kemuncak ASEAN ini untuk mencari jalan penyelesaian berhubung isu perikanan dengan negara jirannya. Selain kejadian membabitkan kematian 2 nelayan negara itu di perairan Terengganu bulan lalu, Thailand juga menghadapi masalah dengan Myanmar dan Vietnam. Menteri Luar Thailand Kasim S. Kasim Sri mengalu-alukan pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir dan rakan sejawatnya Ban Han Silapa Archa. Pertemuan itu dijangka menangani permasalahan yang dihadapi dan merintis kerjasama lebih erat industri perikanan dua hala. I think we always for cooperation always, and therefore we wait until I think there is the General Tan Sui, there is Wawan Kiat, there is Datuk Seri Dr. Mahathir. So there will be opportunity for them to talk. Sementara itu, mesyuarat bersama Menteri Luar dan Ekonomi berjalan serentak petang tadi. Mesyuarat antara lain meneliti semua dokumen yang akan dimeterai Ketua Kerajaan Khamis dan Jumaat ini. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dijadual tiba di Bangkok esok. Ketua Kerajaan dijadual menandatangani 3 dokumen selain memperakui beberapa protokol lain yang akan memberi arah haluan baru kepada pertubuhan yang menjangkau usia 30 tahun. Sekian saja dari kami di Bangkok. Kita ke Sri Pentas untuk berita seterusnya. 2 tentera Perancis yang hilang apabila pesawat juang mereka ditembak jatuh pengganas Serbia 30 Ogos lalu dibebaskan hari ini. Pembebasan mereka dijangka dilakukan di bandar sempadan wilayah pengganas dengan Republik Serbia di Zvornik. Sebelum ini, kerajaan Perancis mengancam akan menyerang kedudukan pengganas sekiranya Frederick Chifo dan Jose Suvenet tidak dibebaskan. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton mengemukakan permohonan rasmi dalam usaha mendapatkan sokongan Kongres terhadap usaha pengantaran tentera negara itu ke Bosnia. Menurut Clinton, beliau berpuas hati dengan situasi yang stabil di Bosnia. Sehubungan itu, katanya, tiada apa yang boleh menjejaskan program pengantaran 20,000 tentera untuk menyertai skuad tentera pelbagai negara anjuran NATO. Dalam pada itu, Setiausaha Pertahanan William Perry berkata, sekiranya Washington tidak menghantar tentera ke Bosnia, peperangan dikuatiri tercetus semula. Di Sarajevo, anggota Majlis Persekutuan Bosnia mengadakan perhimpunan sebagai persiapan sebelum menghadiri upacara menandatangani perjanjian damai Dayton di Paris Khamis ini. Pertemuan delegasi Bosnia dan Kroat ini dibuat sehari sebelum puak pengganas mengadakan pungutan suara. Dan sejurus selepas perhimpunan berakhir, Perdana Menteri Bosnia Haris Lazic menggesa tentera pengaman NATO dihantar ke rantau Balkan secepat mungkin. Beliau turut membantah pungutan suara anjuran pengganas. Menurut beliau, ia menggambarkan puak pengganas enggan mengiktiraf hasil rundingan di Dayton. Apapun, pegawai PBB memberi jaminan pungutan suara itu tidak menjejaskan upacara rasmi Khamis ini. Masih di Sarajevo, lebih 3,000 penduduk Islam di bandar ini mengadakan tunjuk perasaan secara aman. Tunjuk perasaan ini dikatakan sebagai tindak balas kepada keputusan pemimpin pengganas mengadakan pungutan suara esok. Mereka kemudiannya berarak ke tempat di mana Presiden Bosnia Alija Izetbegovic mengadakan mesyuarat dengan ahli Kongres Amerika Syarikat. Kehadiran anggota Kongres bagi mencari jalan bagaimana perjanjian damai dapat dilaksanakan. Ia juga bagi mengkaji sama ada tentera Amerika Syarikat perlu dihantar ke negara itu. Delegasi 15 anggota Kongres diketuai Ron Packard.
Pemimpin Syria Hafiz al-Assad berjanji akan membantu usaha membawa keamanan di rantau Asia Barat. Kenyataan itu dikeluarkan Hafiz jurus menerima berita penghantaran misi damai yang diketuai Setiausaha Negara Amerika Syarikat Warren Christopher oleh Presiden Bill Clinton ke negara itu. Clinton yang menerima kunjungan Perdana Menteri rejim Tel Aviv Shimon Peres menyifatkan penghantaran itu sebagai menyambung usaha membawa kedua-dua pihak ke meja rundingan. Peres juga berjanji akan memberi kerjasama bagi menamatkan konflik sejak 1967 itu. Kali terakhir rundingan diadakan ialah pada Jun lalu tetapi gagal membuahkan hasil. Sementara itu di Nablus, beribu-ribu rakyat Palestin berarak di jalan raya selepas tentera rejim Tel Aviv berundur dari bandar ini. Pengunduran ini 2 hari lebih awal dari tarikh yang dijadualkan. Menurut jurucakap rejim, tindakan itu diambil atas sebab-sebab keselamatan. Nablus adalah bandar ketiga dan terbesar yang diserahkan kepada pihak berkuasa Palestin. 3 lagi bandar iaitu Kalalia, Ramallah dan Baitul Laham akan diserahkan kepada Palestin sebelum akhir bulan ini. Di Madrid, Spanyol, 6 orang maut manakala berbelas-belas lagi cedera selepas sebuah trak yang dipasang bom meletup di sebatan jalan di bandaraya berkenaan. Ia dipercayai didalangi kumpulan pemisah Basque. Kejadian berlaku 4 hari sebelum persidangan pemimpin negara Kesatuan Eropah. Mangsa kebanyakannya orang awam dan anggota tentera. Polis kemudiannya menutup kawasan ini. Puak pemisah Basque dikatakan sering melancarkan serangan seumpama ini dalam kempen menuntut kemerdekaan di 3 wilayah utara Basque, Spanyol. Laporan Sukan C di Chiang Mai, bagaimana nasib kontingen Malaysia? Barcelona dan Real Madrid tersungkur aksi Liga Bola Sepak Spanyol selepas ini. Kita mulakan dengan perkembangan Sukan C ke-18 di Chiang Mai, Thailand. Malangnya atlet kita gagal menambah pungutan pingat emas hari ini. Untuk perkembangan selanjutnya, kita bersama Zainal Abidin Rao dan kru TV3 di sana. Silakan Zainal. Terima kasih Jalil. Hari ini Malaysia sebenarnya saudara telah pun berjaya menambah pungutan pingat sebentar tadi, iaitu kira-kira sejam yang lalu menerusi acara renang Angkang Kiam mengutip pingat emas yang kedua peribadi dan juga pingat emas yang kedua bagi kontingen negara dalam sukan renang ini. Sebelum itu di sebelah petang, pasukan skit negara menerusi ketua pasukan Kau Fung Ying telah berjaya menyumbangkan 2 pingat emas menerusi acara skit, perseorangan dan juga berpasukan. Kedudukan itu membolehkan Malaysia setakat ini mengutip 11 pingat emas, 12 perak dan juga 19 pingat gangsa untuk kekal di tempat yang ketiga. Kita harapkan pencapaian ini dapat dikekalkan dan kalau boleh ianya biarlah dapat diperbaiki untuk beberapa hari yang akan datang. Beberapa acara juga sedang berlangsung ketika ini saudara yang melibatkan pasukan negara. Sebentar tadi pasukan hoki telah berjaya memenangi perlawanan yang kedua. Mereka menewaskan pasukan Myanmar dengan 7-0 sebelum ini mengalahkan pasukan Brunei dengan 6-0. Pasukan bola tampar negara pula tewas kepada pasukan Filipina. Ini perlawanan yang kedua mereka kalah. Kali ini di tangan pasukan Filipina dengan 2-3. Pasukan bola keranjang pula sedang beraksi menentang pasukan Filipina juga dalam perlawanan bola keranjang berpasukan peringkat awal. Kerana setakat ini kedudukannya tidaklah begitu menggembirakan di mana Malaysia sekarang ini sedang ketinggalan dan perkembangan terbaru pula memberitahu bahawa pasukan badminton negara kita tewas kepada Indonesia dalam acara berpasukan dengan kedudukan 0-3 di mana Rashid tewas kepada Joko Supriyanto, Chia Sun Kit dan Yap Kim Hock tewas kepada Ricky dan juga Rexy Manaki, sementara Ardi Wiranata pula mengalahkan Ong Wee Hock dan sekarang ini sedang berlangsung ialah perlawanan bergu yang kedua. Kita ikuti bagaimana pencapaian Angkang Kiam yang telah memenangi pingat emas keduanya dalam acara renang 100 meter kuak kupu-kupu. Next competition is event.
Kang Kiam berada di lorong yang keempat dalam acara ini. Sebelum ini telah memenangi acara 200 meter kuak kupu-kupu yang telah dilangsungkan semalam dengan catatan 2 minit 5.34 saat. Turut bertanding untuk acara 100 meter kuak kupu-kupu ini ialah Nutapol Chavana dari Thailand, lorong yang pertama. Lorong yang kedua ialah Felix Susanto dari Indonesia. Lorong yang ketiga ialah Niti Intarapichai dari Thailand. Lorong yang keempat Kang Kiam. Lorong yang kelima ialah Wisnu Wardana. Lorong yang keenam Tum Ping Jin dari Singapura. Lorong yang ketujuh ialah Peter Wong juga dari Singapura. Manakala lorong yang ke-8 ialah Tran Du Mei dari Vietnam. Perhatikan bagaimana kebiasaannya perenang-perenang pilihan akan diletakkan di lorong yang keempat ataupun lorong yang kelima, dan dalam keadaan ini Ang Kang Kiam yang berada di lorong yang keempat telah berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 55.83 saat. Pingat emas yang kedua kepada Ang Kang Kiam dengan catatan baru Sukan C. Kem Malaysia di Velodrome Kompleks Sukan Utama bermuram pagi ini. Sebutir emas yang diharapkan berkecai bila bekas juara pecut Asia Rosman Alwi yang layak ke pertandingan akhir terpaksa dikejarkan ke hospital. Beliau terpaksa berpuas hati dengan pingat perak walaupun tidak bertanding di peringkat akhir. Pemenang pingat emas Sukan C 1985-87 ini memenangi perlumbaan pertama separuh akhir menentang Noroshman dari Indonesia. Bagaimanapun pencaturan strategi menyaksikan pelumba Indonesia itu memenangi perlumbaan kedua. Strategi memakan tuan bila kemenangan ini dibatalkan oleh komisar. Tetapi ketika menunggu pusingan penentuan, Rosman pengsan. Ini bukan kali pertama kejadian seperti ini berlaku. Ia juga terjadi di Ipoh pada Tamasya 1989. Dia jangkakan Rosman jatuh. Dia punya pedal tu terkena kat banking di tepi tu. Bila dia dengar bunyi kerak, dia ingat mesti jatuh punya. Itu yang dia lari dulu tu. Skuad Indonesia yang menjalani latihan selama 3 bulan memprotes keputusan komisar, tetapi ianya ditolak. Saya kira saya sudah latihan di Australia. Saya di sana juga pernah main sprint sama juara-juara dunia sana juga. Saya kira dia main gitu, saya lihat juga nggak kecuali kalau sampai jatuhin lawan gitu. Sampai membahayakan. Tadi Rosman juga nggak di samping saya soalnya. Bakat baru Azrin Azmi tewas di peringkat separuh akhir kepada Andri Sudarjat dari Indonesia yang kemudiannya diisytiharkan pemenang pingat emas. Rangkaian 4x100 meter yang turun tanpa Watson Yambek turut gagal memecahkan rekod kebangsaan 40.06 saat yang sebenarnya diidamkan oleh jurulatih olahraga negara Daniel Sanhile. Azmi Ibrahim yang memenangi gangsa dalam acara 200 meter dibantu oleh Hamdi Jaafar, Muhammad San Arsyad dan Sugang Tumiran mencatat 40.57 saat. Manakala kuartet tuan rumah Sayan Nam Wong, Visud Watanasin, Nitipi Yapan dan Rian Chai memecut untuk pingat emas ke-7 tuan rumah dalam sukan olahraga hari ini. Mereka mencatat 39.42 saat dan gagal memecahkan rekod lama yang dipegang sendiri oleh mereka dengan 39.57 saat pada tahun 1989. Indonesia tanpa Mardi Lestari ketiga 42.25 saat. Dapat second pun alhamdulillah lah, puas hati jugalah. Walaupun tanpa Watson kita give a good fight to the Thailand. Yeah, that's all. Sayan, dia punya pelari terpantas Thailand, berlari dengan saya. Jarak tak berjauh sangat lah. Battle saya dengan Saad was perfect. Saad dengan Azmi was perfect. In fact, we give them a very good fight. Pertandingan ni berjalan dengan baik seperti apa yang kita buat dalam latihan. Cuma dalam pertukaran terakhir kita yang menghadapi masalah sikit. So jadi dengan keadaan macam tu kita rasa puas hati. Kami rasa puas hati. Harapan Muhammad Nazar Rahim untuk menjadi penyumbang pingat emas pertama negara berkecai sekalipun 2 kali memecahkan rekod lontar peluru kejohanan. Atlet negeri Perak itu memadam rekod lama Banca Supanroj pada lontaran pertama dengan jarak 16.31 meter.
Bagaimanapun, atlet muda Thailand, Krasayan Jitakon memusnahkan impian Nazar dengan lontaran sejauh 16.37 meter pada lontaran terakhir untuk pingat emas. Satu lagi pingat perak negara diperolehi menerusi V. Subramaniam menerusi acara 800 meter. Subramaniam yang berada di lorong kedua mula memecut pada 200 meter terakhir. Bagaimanapun dia mula hilang tenaga pada 50 meter terakhir dan hampir ketinggalan di tempat ketiga. Namun nasib menyebelahinya apabila peserta Thailand Ronachai Lepukiau terjatuh di garisan penamat. Subra menghabiskan perlumbaan dengan catatan 1 minit 48.96 saat. Saudara, kami mempunyai sebab untuk menunjukkan visual ini. Inilah perlawanan di antara pasukan Indonesia menentang pasukan Vietnam, iaitu dalam perlawanan terakhir kumpulan A yang baru saja berakhir sebentar tadi. Dan keputusannya, saudara, pasukan Vietnam menang 1-0 untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir, mengiringi pasukan Thailand dalam perlawanan yang akan dilangsungkan pada hari Khamis ini. Bayangkanlah pasukan Indonesia yang begitu bangga sekali dengan kemenangan ke atas pasukan Kemboja 10-0, tiba-tiba saja dimalukan oleh pasukan Vietnam yang menang tipis 1-0 tetapi sudah memadai kepada mereka untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Jadi bayangkanlah bagaimana kejayaan ini, kejayaan pasukan Vietnam yang dibimbing oleh Karl-Heinz Swegang dan mereka layak ke peringkat separuh akhir. Setakat ini saja, Jalil, untuk laporan lintas langsung Buletin Utama. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam nanti. Kembali bersama Jalil. Terima kasih, Zainal. Skuad bola sepak negara yang dilanda kegagalan memalukan serta dakwaan rasuah pada Sukan C di Chiang Mai pulang pagi tadi. Agak mengejutkan kepulangan mereka tidak disertai pengurus Datuk Abu Bakar Daud dan jurulatih Claude Lagua. Skuad negara tiba pukul 11.35 pagi tadi. Kehampaan jelas kelihatan di raut wajah pemain dan mereka enggan ditemu ramah. Kekalahan 0-2 kepada Vietnam dan 0-3 kepada Indonesia akan menghantui skuad kebangsaan untuk sekian lama. Keadaan yang sama turut dirasai kalangan wartawan sukan tempatan. Ini berikutan kepulangan skuad negara tidak disertai Claude Lagua dan Datuk Bakar Daud. Lagua difahamkan akan tiba malam ini. Sementara itu, Naib Presiden FEM Datuk Syed Ahmad Syed Kuning berkata nasib Lagua diserahkan kepada FEM. Datuk Syed Ahmad mempertahankan kegagalan bukan gambaran sebenar skuad negara untuk menghadapi pra-Piala Asia dan kelayakan Piala Dunia tahun depan. Saya rasa tak perlu saya memberi komen sebabnya sehari dua ni pun dalam surat khabar telah menyiarkan segala-galanya. Walau bagaimanapun, pasukan kita akan membuat persiapan untuk menghadapi Piala Asia yang akan diadakan pada tahun hadapan. Sebelum ini, kontrak Lagua disambung 2 tahun lagi bagi menghadapi 2 kejuaraan berprestij itu. Perkembangan dari Paris pula nyata melegakan peminat dan pegawai bola sepak tempatan. Malaysia berjaya mengekalkan haknya menjadi tuan rumah Piala Dunia Belia 1997 yang sebelum ini cuba dipindahkan ke Nigeria. Ia diputuskan oleh Jawatan Kuasa Eksekutif Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA awal pagi ini. Jawatan Kuasa Eksekutif menolak usul Presiden FIFA Dr. Hugh Havelange supaya kejuaraan 1997 itu diberikan kepada Nigeria dan sebaliknya Malaysia menjadi tuan rumah tahun 1999. Bagaimanapun, keengganan Malaysia berdasarkan persiapan yang telah dilakukan setakat ini disokong oleh Jawatan Kuasa Eksekutif dan sekaligus cadangan Havelange untuk Nigeria ditolak. Bola sepak Liga Spanyol, 4 pasukan teratas bertembung sesama sendiri. Atletico kekal di tangga teratas apabila melepaskan Barcelona 3-1, manakala Espanyol melonjak ke tangga kedua berikutan kemenangan dengan jaringan serupa ke atas juara bertahan Real Madrid. Bermain di hadapan penonton sendiri memberi kelebihan kepada Espanyol. Espanyol berjersey biru putih mendahului pada minit ke-16 menerusi Francisco Lopez Alfaro. Separuh masa kedua, Espanyol meneruskan asakan. Hasilnya pemain kebangsaan Paraguay, Miguel Angel Benes, menambah jaringan. Madrid berpeluang mendapatkan jurang tetapi dihalang oleh kecemerlangan jaga gol Espanyol, Antonio Jimenez. Madrid terus tertekan apabila Ladin menjaringkan gol ketiga tuan rumah pada minit ke-35.
Seminit sebelum tamat, Madrid akhirnya memperoleh gol sagu hati menerusi Michael Laudrup. Kemenangan Espanyol membolehkannya memintas Barcelona di tempat kedua. Barcelona tumpas kepada pendahulu Liga, Atletico Madrid. Atletico berjersey merah putih membuka jaringan menerusi sepakan penalti Lobosla Penev. Penev menjaringkan gol kedua pada minit ke-12. Barcelona yang turun tanpa beberapa pemain utama dihukum lagi dengan gol ketiga Atletico menerusi Jose Luis Caminero. Toni Villamazan merapatkan kedudukan untuk Barcelona tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan pasukannya turun ke tangga ketiga. Untuk buletin seterusnya, kita kembali bersama Zalina dan Syawati. Semua karakter siri terkenal Power Rangers kini menemui peminat dalam satu pertunjukan musikal penuh aksi Rock Against Evil di Stadium Negara mulai 14 Disember. 20 pertunjukan akan dipersembahkan sehingga 24 Disember. Pertunjukan selama 2 jam yang membabitkan 30 tenaga kerja ini menjanjikan hiburan musikal penuh aksi kepada kanak-kanak terutamanya. Ia juga mempunyai mesej tersendiri. Penerbit pertunjukan Nick Larkin turut menyangkal anggapan setengah ibu bapa yang mengatakan siri Power Rangers ganas. They never use it against another human being. They only use their powers to save the world from evil and crime, from evil space aliens. Never against each other. And there's a strong message in the live show about never committing an act of violence against another human being. Pertunjukan diarah oleh pengarah teater terkenal Laurie Diekel yang juga pengarah Cats dan Me and My Girl. Mereka kemudian akan mengadakan persembahan di Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, China dan Taiwan. Dalam lawatan ini, Power Rangers juga akan mengadakan kerja amal bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik. Sementara itu, seorang lagi artis barat, penyanyi berusia 19 tahun, John B, berada di Ibu Negara untuk promosi album pertamanya, Bona Fide. Penyanyi ini popular dengan lagu Someone to Love. Lewat malam semalam, dia mengadakan persembahan di sebuah pusat hiburan. Anak seorang profesor musik ini berada di Kuala Lumpur selama 4 hari selepas membuat persembahan di beberapa negara ASEAN. Selain menyanyi, John B boleh menulis lirik, mencipta lagu dan sebagai penerbit. Dia turut menyumbangkan beberapa lagu dan lirik bagi album penyanyi Toni Braxton dan kumpulan Colour Me Badd. Penyanyi legenda Frank Sinatra hari ini mencecah usia 80 tahun. Beliau yang dikenali sebagai Old Blue Eyes dilahirkan di Hoboken, New Jersey pada tahun 1915. Sinatra mula menceburi bidang muzik dengan menyertai kumpulan band Tommy Dorsey. Sejak itu beliau menjadi pujaan remaja dan pada tahun 1952, penerbit filem di Hollywood menawarkannya watak pelakon pembantu dalam filem From Here to Eternity. Selepas itu, beliau mula berlakon di dalam beberapa filem selain menghasilkan rekod dan muncul di rancangan televisyen. Dan Khamis ini, beliau akan diraikan bersama penyanyi seangkatan dan baru di dalam rancangan televisyen yang dihasilkan khas sempena hari lahirnya yang ke-80. Mere alcohol, it doesn't move me at all. Maybe sometimes twice, I don't know. Came to hear the show, and I hope that you enjoy the music. Laporan itu tadi mengakhiri buletin utama malam ini. Sebelum berpisah, saksikan koleksi jahitan pelatih Pusat Latihan Kemahiran Baitul Mal hasil tunjuk ajar Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Semoga usaha mereka diteladani pengusaha tempatan dalam mengembangkan perniagaan. Dengan itu, selamat malam. Salam hormat.